Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita bahaskan tentang dua isim berpasangan. Masih lagi dalam tajuk yang sama. So, dua isim berpasangan, tuan-tuan dah faham apa dia dua isim berpasangan. Dia mesti kena ada dekat dalam rangkap. Jangan lupa tuan-tuan. Dua isim berpasangan ni wajib kena ada dekat dalam rangkap. Bukan tuan-tuan nampak baju sekolah. Itu bukan dua isim berpasangan. Dua isim berpasangan ni mesti baju sekolah tu kena ada dekat dalam rangkap. Ahmad dia cuci baju sekolah. Jadi baju sekolah tu ada dekat dalam rangkap perbualan tu kan. So baru kita panggil dua isim berpasangan. Bukannya dua kalimat tu je tuan-tuan tengok dia tertongok kat mana-mana kan. Baju sekolah bukan. Baik, itu perbahasannya bukan di sinilah. So perbahasan kita tentang dua isim berpasangan. Baik, dua isim berpasangan dia ada dua jenis. Pasangan yang pertama ialah pasangan zat dan sifat. Ni kita bahaskan. Kita sedang bahaskan tentang baris So pasangan zat sifat punya baris nanti kita bahaskan pada pertemuan kita kemudian. Tapi hari ni kita nak bahaskan tentang dua isim berpasangan yang pasangan mudhaf-mudhafun ilaih punya baris. Seperti mana yang saya sebut tadi, mudhaf ni kalau dia maf'ulun bih, dia kena baris atas lah. Kalau dia pelaku, dia kena baris depan lah. So dia mudhaf ni biasanya dia akan jadi pangkat yang kedua. Dia mesti kena ada pangkat yang pertama sebagai pelaku ke, yang kena buat ke, apa sajalah. So mudhaf merupakan pangkat dia yang kedua. Tapi mudhafun ilaih dia biasa kita kena tahu apa baris asal. Dia tak boleh, dia tidak ada pangkat kedua. Dia ni memang dia lah satu-satunya pangkat. Yang ada pangkat kedua ialah mudhaf ataupun zat. Nanti kita bahas tentang zat. So kalimat yang pertama ni dia mesti kena ada pangkat lain yang di atas pada mudhaf ni. So mudhafun ilaih pangkat dia mesti kena majrur. Mesti kena apa tuan-tuan? Pangkat dia mesti kena majrur. Baris dia kena baris dia kena baris bawah. Faham tak tuan-tuan? Pangkat dia kena majrur. Baik, seperti mana yang saya sebut tadi tuan-tuan. Tuan-tuan cuba buka ayat yang telah saya pilih. Kita ambil surah An-Nasr. Surah An-Nasr ni muka suratnya ialah juzuk 30, muka surat 603 tuan-tuan. Muka surat 603. So tuan-tuan tengok dia merupakan ayat yang ayat yang tengah-tengah yang kedua. So cuba kita baca surah An-Nasr ni dulu, nanti saya enlargekan supaya tuan-tuan boleh nampak dengan lebih baik. Okay, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sampai sini dulu tuan-tuan. Okey, baik. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Okey, kita ambil rangkap yang pertama dulu tuan-tuan. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Idza ni maknanya apabila. Nanti saya besarkan Idza makna apa tuan-tuan? Idza maknanya apabila. Apabila jaa, ia telah datang, nasrullah, pertolongan Allah, wal fathu, dan pembukaan ataupun dan kemenangan. Apabila telah datang, nanti saya kecilkan sikit. Okey. Apabila telah datang pertolongan Allah dan pembukaan, okey, apa akan jadi? Wa ra'aitan nasa, dan ra'aita, engkau telah melihat annas, manusia-manusia, yadkhuluna, mereka masuk fi dinillah, dalam agama Allah, afwajan. Afwajan makna apa? Ramai-ramai ataupun berbondong-bondong. Faham tuan-tuan? Apabila telah datang pertolongan Allah dan pembukaan kota Mekah. Dalam konteks ni pembukaan kota Mekah lah. Dalam secara umumnya pembukaan lah. Apabila pertolongan Allah tu datang, dia akan buka. Dia akan buka jalan, dia akan buka pintu rezeki, dia akan buka cara bagaimana untuk dakwah itu berkembang dengan lebih baik. Wa ra'aitan nas, dan engkau telah melihat manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong tuan-tuan. So kalau tuan-tuan fikir ayat ni macam-macam jenis lah tuan-tuan. Macam-macam cara tuan-tuan boleh kaitkan dengan kejadian hari ni. Kadang-kadang kita tak suka, tapi sebenarnya benda itulah yang ditakdirkan oleh Allah untuk menunjukkan bahawasanya besar dan berkuasanya Allah. Dalam pada orang kafir sangka dia berjaya, sebenarnya dia dalam kegagalan. Contohnya macam fitnah yang dilemparkan kepada agama, fitnah yang dilemparkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kata macam-macam, mereka lakukan perbuatan yang tak sepatutnya mereka lakukan. Sangkaan mereka menang. Rupanya tuan-tuan, Allah terbalikkan, berbondong-bondong pula lah orang-orang di tempat mereka yang sebelum ni bukan Islam mencari kebenaran daripada Islam.
Kan banyak kita tengok peristiwa-peristiwa berlaku yang dilakukan oleh orang kafir, tapi sebenarnya peristiwa tersebut menyebabkan orang Islam berbondong-bondong, orang kafir yang sebelumnya kafir itu berbondong-bondong untuk mengenali Islam dengan lebih dekat. Baik tuan-tuan, idza jaa nasrullahi wal fathu. Baik, kita tengok mana dua isim berpasangan dalam konteks ni. Apabila telah datang pertolongan Allah. Tuan-tuan apabila telah datang pertolongan Allah. Jadi inilah dua isim berpasangan yang pertama dalam konteks ini. Nampak tak? Idza jaa nasrullahi wal fathu. Jadi dua isim berpasangan ni tuan-tuan. Ini pasangan apa tuan-tuan? Pertolongan Allah. Ini pasangan apa? Pasangan zat sifat ke pasangan mudhaf dan mudhafun ilaih? Jawapannya ini ialah pasangan mudhaf dan mudhafun ilaih. Sebab apa? Sebab kalimat yang kedua ni bukannya kalimat sifat. Allah. Sifat, ingat tak? Apa sifat? Sifat besar, cantik, kecil, biru. Itu semua adalah kalimat yang merupakan kalimat. Warna pun merupakan kalimat sifat juga tuan-tuan. Tapi ini kalimat yang kedua dia bukan kalimat sifat. Ini kalimat yang mulia ni, kalimat Allah. Pertolongan Allah. So ini ialah pasangan mudhaf dan mudhafun ilaih. Jadi tuan-tuan, mudhaf ni dia dhammah kan? Yang ni kita tak payah bahas soal baris. Yang kita nak kena bahas Allah ni. Kenapa dia dalam konteks ayat idza jaa ni dia dapat pangkat majrur? Jawapannya ustaz, kalimah Allah ni dia dapat pangkat majrur kerana dia merupakan mudhafun ilaih. Mana mudhaf dia? Nasru. Nasru ni kenapa berada depan? Tak payah bahas hari ni. Kita bahas nanti peringkat yang ketiga. Nasrullah, ini ialah pasangan dua isim berpasangan. Ini ialah mudhaf dia, ini ialah mudhafun ilaih. Ini pasangan mudhaf dan mudhafun ilaih. Jadi kita kena bahas hanya kalimat isim yang kedua ni. Nampak? Mudhafun ilaih ni. So, kenapa dia dapat pangkat baris bawah? Kerana dia merupakan mudhafun ilaih. Nampak? So, nasru ni lah mudhaf dia. Dalam masa yang sama, nasru ni juga dia merupakan pelaku kepada jaa ni. Itu kita bahas nanti tuan-tuan. Saya cuma nak bagi gambaran pada tuan-tuan. So ini merupakan mudhaf, dan kalau tuan-tuan nak lebih mudah, mudhaf tidak ada baris asas, senang cerita. Sebagai mudhaf dia tidak ada baris asas, tapi sebagai mudhafun ilaih ada baris asas. Apa baris asas untuk mudhafun ilaih? Baris bawah. Itu maksud dia. Okey, baik. Kita pergi pada ayat yang kedua. Wa ra'aitan nas, dan engkau telah melihat manusia-manusia yadkhuluna, mereka masuk fi, dalam dinillahi afwajan, agama Allah secara berbondong-bondong. Lagi sekali tuan-tuan, dan engkau telah melihat, wahai Muhammad, engkau telah melihat manusia-manusia mereka masuk ke dalam agama Allah. Mereka masuk ke dalam agama Allah afwajan, secara berbondong-bondong. Mana dua isim berpasangan tuan-tuan? Dinillah, agama Allah. Ini dua isim berpasangan. Okey, ni pasangan apa tuan-tuan? Lebih kurang macam kat atas ni tadi. Dia pasangan apa tuan-tuan? Dia pasangan mudhaf dan mudhafun ilaih. Mana mudhaf dia? Dini. Mana mudhafun ilaih dia? Allah. Ni mudhaf, ini ialah mudhafun ilaih. Ya tuan-tuan Baik tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan satu soalan Kenapa kalimah Allah ni dia dapat pangkat majrur? Dia dapat pangkat majrur. Kenapa? So nanti tuan-tuan jawab dalam kuis kita. Tapi kita bahaskan dulu tentang idza jaa nasrullahi wal fathu ni dulu. Okay, idza maknanya apabila kan? Ini merupakan kalimat isim. Dia merupakan kalimat isim yang ada gelaran dan fungsi. Apa gelarannya tuan-tuan? Apabila, sewaktu. Ini gelarannya ialah isim zaraf. Isim apa tuan-tuan? Isim zaraf, isim ruang. So ini zaraf zaman ke zaraf makan? Ni zaraf masa ke zaraf tempat tuan-tuan? Apabila? Tentulah dia merupakan zaraf masa. Betul ke tidak? Okey, jaa. Jaa, ia telah datang. Ia telah datang. So ini isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Ini merupakan kalimat fi'il. Fi'il apa yang ada telah? Fi'il madhi lah kan? Okay, kalau tuan-tuan jumpa fi'il pada peringkat yang kedua ni, apa yang tuan-tuan kena buat mula-mula? Tengok apa ganti nama diri dia lah ustaz. Inilah ganti nama diri dia. Ia, betul ke tidak? Okey, sekarang ni ia rujuk pada apa atau siapa tuan-tuan Apabila telah datang pertolongan Allah dan pembukaan dan kemenangan. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Apabila telah datang pertolongan. Siapa yang telah datang ni tuan-tuan? Siapa yang telah datang? Kalau tuan-tuan kata Allah, salah. Allah tak datang. Yang datang siapa? Pertolongan ni datang. Nampak? Jadi kalau tuan-tuan nak tahu, pelaku kepada perbuatan datang ni ialah nasru ni lah. Tapi nanti kita belajar benda tu pada peringkat ketiga tau. Ini sekadar untuk gambaran tuan-tuan. Benda ni, ini pelajaran ni ialah memang pelajaran peringkat yang ketiga. Saya nak bagi gambaran awal. Dia ni merupakan pelaku kepada jaa.
Jadi kalau pelaku memang baris untuk si pelaku memang baris depan. Itulah saya kata pelajaran ni peringkat ketiga ni. Peringkat ketiga So ini merupakan pelaku. Itu pangkat dia yang pertama. Dalam masa yang sama, selain daripada menjadi pelaku, dia juga merupakan mudhaf kepada kalimah yang selepas dia ni. Mudhaf dan mudhafun ilaih kan. So pangkat yang pertama pelaku, pangkat yang kedua dia merupakan mudhaf. So yang pelaku tu tuan-tuan tinggalkan, tak payah fikir sangat, tak faham pun tak apa. Yang penting tuan-tuan tahu dia merupakan mudhaf. Betul ke tidak? So kalau dia mudhaf, mana mudhafun ilaih dia? Tentulah kalimat selepas dia. So kalimah Allah ini merupakan mudhafun ilaih dia. Faham tuan-tuan Okey, nasru. Isim ke fi'il ke haraf, ini ialah merupakan kalimat isim. Baik, dia ni isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa. Isim biasa, pertolongan. Ini merupakan isim biasa. So kalau isim biasa dia mabni ke mu'rab, dia mu'rab lah. Okay, kita tengok pangkat dia. Dia mu'rab marfu' ke, mu'rab mansub ke, mu'rab majrur? Mu'rab marfu' lah ustaz. Okay, mana tanda dia dapat pangkat marfu'? Ni, dhammah ni. Dhammah ni memang tanda marfu' lah. Okey, kenapa dia dapat pangkat marfu'? Tu saya kata kita belajar peringkat ketiga ni. Okey, sekarang ni tuan-tuan kita pergi kepada kalimah Allah. Kalimah Allah ni isim ke fi'il ke haraf? Tentulah isim. Kalimah ni isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa? Isim biasa. Kalau isim biasa dia mabni ke mu'rab, dia mu'rab. Jadi kalau dia isim biasa, dia mu'rab, kita tengoklah apa pangkat dia. So kalimah yang mulia ni dia sedang berpangkat ni. Kalimat ni dia sedang berpangkat marfu' ke, mansub ke, majrur? Jawapannya apa tuan-tuan? Dia sedang berpangkat majrur lah. Betul ke tidak? Dia sedang berpangkat majrur. Jadi kalau saya tanya kenapa dia dapat pangkat majrur? Ustaz, itu pelajaran peringkat ketiga lah. Memang pelajaran peringkat ketiga. Tapi hari ni sengaja saya highlight supaya tuan-tuan nampak apalah yang kita nak belajar peringkat ketiga nanti. So kalimah Allah ini dalam ni dia dapat pangkat majrur kalimah ni sebab dia adalah mudhafun ilaih. Nampak? Kita tengah belajar mudhafun ilaih kan? Dua isim berpasangan kan? Sebab tu kita buat training tentang ni. Jadi mana saya jelaskan awal, saya jelaskanlah. Saya jelaskanlah lebih awal. So dia dapat pangkat majrur kerana dia merupakan mudhafun ilaih. Okey, kalimat berikutnya apa? Wa ustaz. Wa isim ke fi'il ke haraf? Haraf ustaz. Haraf apa? Haraf penyambung cerita. Tuan-tuan Jadi haraf penyambung cerita ni dia bekerja tak untuk ilmu nahwu? Yes, dia bekerja. Kalau dia bekerja, apa kerja dia? Kerja dia menyamakan kalimat yang sebelum dan selepas yang sama kategori. So tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tahu, ni tuan-tuan tak faham dulu tak apa tahu. Ni kita belajar peringkat ketiga bab baris ni tahu. Okey. Al-fathu ni ini isim ke fi'il ke haraf? Ini isim ustaz. Isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa ustaz? Isim biasa. Kalau isim biasa dia mabni ke mu'rab, dia mu'rab. Itu pelajaran kita sekarang tau. Cuba tengok, kalau mu'rab tengok pangkat dia. Dia sedang berpangkat marfu' ke, mansub ke, majrur? Ustaz, kalimat ni sedang berpangkat marfu' ustaz. Saya tengok dia baris depan. Okey. Nanti pelajaran peringkat ketiga saya tanya kenapa dia marfu'? Baru tuan-tuan kata, ustaz, ini wow ni kerja dia menyamakan baris kalimat yang selepas dan kalimat yang sebelum yang sama kategori. Jadi kalimat ni ialah sama kategori dengan nasru ni. Apabila telah datang pertolongan Allah dan pembukaan, jadi yang datang dua benda. Yang pertama pertolongan Allah, yang kedua ialah pembukaan. Faham tak? Jadi ini yang pertama. Jadi kalau tanya kenapa fathun dapat pangkat baris depan ni? Sebab dia ni adalah kalimat at-tawabi' ataupun dia ataf maktuf. Ataf maktuf. Kita belajar peringkat ketiga ni tuan-tuan. Dia telah diataf maktufkan dengan kalimat nasru ni. Itu dia. Itu pelajaran peringkat ketiga tuan-tuan. Tapi peringkat kedua ni, ini isim ke fi'il ke haraf? Isim. Isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa. Isim biasa. Apa pangkat dia? Marfu' ustaz. Mana tanda marfu' ni? Tu dhammah tu. Itulah pelajaran kita peringkat yang kedua. So itu saja tuan-tuan. Mesti kena tahu. Okey, dinilah ni tuan-tuan. Ini merupakan dua isim berpasangan. Jadi soalan saya, kenapa kalimah yang mulia ni di sini dia berpangkat majrur? Tuan-tuan tolong jawab dekat saya. Kenapa dinilah ni dua isim berpasangan? Dia pasangan apa tuan-tuan? Dia pasangan mudhaf dan mudhafun ilaih kan? Okey, baik. Soalan saya, kenapa kalimah Allah ni dapat pangkat majrur? Kenapa kalimah ini dapat pangkat majrur? Tuan-tuan tolong jawab dan hantar ke 0108173131. Saya tunggu jawapan tuan-tuan. Tolonglah jawab tuan-tuan supaya saya dapat nilaikan kefahaman tuan-tuan. InsyaAllah kita jumpa pada lain pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.